Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'iris sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila ruhil musannif Al-Imam Ibn Jauzi شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى معالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin thumma amma ba'd. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung bacaan kita daripada kitab Talbisu Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis, yang dikarang oleh pengarangnya Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung, iaitu syarah dan tahqiq muka surat 19. Betul? Ya? Ya. Tak banyak pun, sikit je. Hari itu tak sempat nak baca. Baik. InsyaAllah kita sambung kepada bab yang ketiga, makna talbis iblis. Pengarang ni dia nak cerita tentang makna talbis dan makna iblis. Dan lebih khusus dia nak terangkan tentang apa maksud dengan talbis. Talbis tu apa maksudnya? Baik. Jadi kita tengok, kita dah baca matan daripada kitab Arabnya, maka pada malam ni kita akan baca syarahan dan ulasan daripada pengarang kitab ini oleh Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darini amin. Kata pengarang, talbis adalah menzahirkan yang batil dalam bentuk yang betul, meletakkan yang tidak betul di tempat yang betul. Baik, sebelum kita nak baca contoh, dia kata talbis maksudnya yulabbis. Yulabbis ni maksudnya dia tutup. Contoh sampah, kita nak elak daripada orang nampak sampah tu, kita tak buang, kita tolak masuk dalam kapek, masuk bawah kapek. Jadi bila orang tengok atas kapek ni bersih, orang tak tahu di balik kapek tu penuh habuk. Jadi talbis itu maksudnya dia telah menutup kebenaran itu, menutup sesuatu kebatilan itu dengan kebenaran. Ini antara bentuk talbis. Jadi dia kata antaranya yang batil dalam bentuk yang betul.
Yang batil tu dia akan tunjukkan nampak, nak bagi nampak macam betul. Nak nampak bagi macam betul. Apa contoh? Contoh sebelum kita baca contoh pengarang ni. Misal contoh. Kalau orang meniaga. Lalu dia kata saya ni buat urusan jual beli ni bukan riba. Sebab sama je riba dengan jual beli. Baik, apa contohnya riba yang orang tak tahu? Macam sama tapi tak sama. Lalu orang gunakan alasan sama. Misal contoh, bila dia nak jual ataupun nak trade in emas dia yang lama, nak pakai emas yang baru contoh, lalu dia kata saya tolak emas yang lama, lalu saya tambahkan duit atas emas yang lama, lalu saya ambil emas yang baru, maka dia kata tak salah kot. Salah, itu riba. Habis tu macam mana cara yang betul? Cara yang betul, jual dulu emas yang lama tu, jual dulu. Katalah 5,000, jual dulu, dapat 5,000, baru beli emas yang baru. Kemudian nak tambah duit ke dan sebagainya, lepas tu lah. Ini kaedah dia yang paling tepat. Adapun kita membeli emas yang baru dengan trade in emas yang lama, katalah emas baru 7,000, emas lama 5,000, kita tolak emas yang lama, kita bagi emas yang lama, kita tambah duit. Itu yang masalah tu. Itu kita panggil riba al-fadl. Riba al-fadl. Kita tambah duit 2,000 lagi untuk dapatkan emas yang baru. Bukan riba. Ini riba. Lalu ada orang tanya, sama je Ustaz. Hak cara nombor 2 tadi, jual dapat balik duit, beli yang baru tambah juga duit. Kenapa nak buat susah? Tak sama. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata apa? Ada orang kata innamal bai'u mithlur riba. Orang Yahudi kata jual beli ni sama je dengan riba. Syaitan pun kata sama je, apa peduli, biar pilah, benda kecil je. Syaitan dia akan habaq macam tu. Contoh. Kemudian Allah sebut di ujung, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kamu kena tahu, nampak macam sama tapi tak sama. Allah haramkan jual beli, tapi Allah Ta'ala haramkan riba. Beza yang pertama tadi haram, yang kedua tadi baru halal. Bezanya? Beza. Tak mana beza? Beza lah. Beza dah tentu dah beza. Dia segi akadnya, kontraknya, caranya dah tentu beza. Sebab bila kita sebut dalam hadis, Nabi sebut, Nabi kata apa? Az-zahabu bil-zahab, al-fiddatu bil-fiddah mathalan bimithlin. Nabi kata apa? Emas dan emas, emas dan emas, perak dan perak, kalau nak berlaku pertukaran antara keduanya mesti sama bentuk timbangan dan nilai. Tak boleh ada lebih antara salah satu daripada jual beli. Ini basic dalam riba. Basic dalam riba. Kita tak pernah belajar, tak pernah ambil tahu. Lalu rasa pelik. Peliknya tak pelik sebab tak mengaji tu jadi pelik. Benda ni dah biasa dalam riba. Memang haram. Jelas dah pengharamannya dalam riba. Tapi otak kita, nafsu kita kata benda tu tak salah. Sebab apa tak salah? Sebab syaitan yang hasut bagi kata tak salah. Lalu kita pun berwenang-wenangnya dalam berjual beli dengan cara yang haram. Ini contoh talbis iblis. Belitan tipu daya iblis. Bila dia sangka yang dibuat tu betul tapi salah. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tengok contoh pengarang. Contoh yang mudah seperti daging khinzir dibungkus di dalam bungkusan yang terdapat padanya cop halal. Daging khinzir jelas dan nyata adalah sesuatu yang haram. Namun ia dibungkus di dalam bungkusan yang tertera padanya cop yang halal dan suci. Ini jelas dah. Ini haram yang jelas. Contoh pengarang ni contoh yang paling terang dan jelas. Tapi contoh yang tak terang dan tak jelas, macam saya sebutkan tadi, iaitu benda yang halal diharamkan, benda yang haram dihalalkan. Sebab tak jelas. Kalau yang ni dah tentu haram. Kita nak faham, haram ni, haram dia bukan tengok kepada nama.
Dia tengok kepada substance ataupun madmun ataupun kandungan dia. Dalam soal jual beli, contoh misal haram dan halal sesuatu kontrak, dia tengok kepada bentuk jual beli tu, bukan nama. Bubuhlah nama apa pun, nama patuh syariah ke, syariah compliant ke, murabahah ke, musyarakah ke, apa semua istilah lah, apa istilah yang mereka sebut, istilah nama-nama yang lain, tawarruk ke apa semua ni, kita tak tengok pada nama. Yang kita tengok adalah pada isi kandungan, proses akad tersebut. Ini maksud pengarang ni. Kalau kita bubuh kat luar nama saja, tapi di sebaliknya bukan macam tu, itu bukan dia. Macam kita letaklah dekat botol ni nama Al-Wadi, tapi dalamnya arak, contoh, dalamnya arak, tetap haram. Haram sebab isinya arak, bukan namanya. Nama boleh nama apa pun. Itu sebab Nabi kata apa? Di akhir zaman akan berleluasa orang minum arak, wa yusammunahu bighairi ismih. Lalu mereka akan berikan nama dengan pelbagai nama. Betul tak? Arak lah ni macam-macam nama tu ada. Betul tak? Boh nama macam-macam. Ada orang pula tulis alkohol, orang kata apa, arak tanpa alkohol. Ni baru pula, arak tanpa alkohol. Tetap haram. Walaupun tanpa alkohol, sebab dia najis. Kita kena tahu mazhab kita Syafi'i, arak adalah najis. Kalaulah kita buang alkoholnya, maka yang tinggal tetap ada najis. Haram kita memakan najis, tu jelas, walaupun tidak memabukkan. Faham tak ni? Ya, kalau orang buang alkoholnya, adakah najis itu hilang? Tak hilang. Najis tetap najis. Dalam mazhab Syafi'i, arak adalah najis. Alkohol ke tak ada alkohol ke, kalau diproses daripada proses yang arak, maka dia tetap arak sampai bila-bila, tetap najis sampai bila-bila. Haram untuk kita makan dan minum. Bubuhlah nama apa pun, kandungan ke, itu yang kita ambil kira kandungannya, bukan pada nama, bukan pada jenama, bukan. Ada orang buat pelaburan macam-macam, kononnya ini pelaburan patuh syariah. Mana ada patuh syariah? Menipu. Kita pergi percaya, kita ni pula jenis cepat percaya. Dia tulis ni patuh syariah, dia tulis depan patuh syariah. Kita tak tanya pula siapa panel syariahnya, siapa orangnya, dia ada tengok ke? Panel syariah pun, contoh, saya bukan kata nak bagi fitnah dah, tapi nak sebut contoh, ada juga panel syariah yang dibeli. Panel syariah yang dibeli, maksudnya apa? Dia tak layak jadi panel syariah, lalu dia diambil lah sebagai tokoh di belakang. Ini mereka report sendiri. Ada institusi, orang yang buat pelaburan, dia nak bagi pelaburan tu nampak macam halal, macam betul, macam tak ada apa unsur-unsur ghara dan riba. Dia letakkan seseorang sebagai tokoh. Tokoh ni duduk belakang, letak dalam gambar, nampak macam betul lah, tapi orang tu tak tahu apa pun. Kadang-kadang orang tu tak tahu, kadang-kadang orang tu tahu, tapi dia biar je. Setiap daripada panel syariah ni, dia kena bawa mai semua prospek ataupun semua produk yang mereka tawarkan, pinjaman ke, pelaburan ke, apa sahaja, kena bentang pada panel syariah. Panel syariah akan tengok adakah diikut SOP daripada syariah komiti, daripada apa? Daripada Bank Negara. Kita ada syariah komiti yang atas lagi, dia kena patuh semua tu. Adakah dia melalui proses tu? Tak ada proses tu, tak boleh. Oleh sebab itu, yang dikatakan ada panel syariah pun menipu. Nampak tak? Ada unsur penipuan. Jadi kalau ada berlaku macam ni, memang boleh didakwa, dibawa akta Bank Negara. Sebab ada orang yang kononnya dia panel syariah, tapi dia tak pantau segala produk yang ditawarkan dalam syarikat tersebut. Dia tak tengok kalau ada salah laku dan juga kesalahan daripada sudut syariah. Banyak berlaku. Banyak berlaku macam tu. Tapi kalau ada panel syariah yang benar, maka bolehlah kita kata halal sebab dah dipatuhi dengan patuh syariah. Baik, ini contoh. Maka bagi pembeli yang tidak mengetahui bahawa itu adalah daging khinzir, dia akan terkeliru dan mungkin akan membelinya kerana tertipu dengan cop halal pada bungkusannya. Ini banyak berlaku kat kita lah, kan? Di Pulau Pinang pada beberapa bulan yang lepas, ada satu kedai nasi
itik. Orang Melayu, dia tulis depan tu, kedai orang Melayu, nasi itik, dekat dengan Bayan Lepas. Saya selalu lalu, tapi mujurlah Allah selamatkan. Kan, tak pernah teringin pun nak makan. Tiba-tiba viral. Viral apa? Depa ni rupa-rupanya ambil itik tu, ambil nasi tu, semuanya depa ambil di kedai Cina, nasi itik Cina dekat dengan ayam hitam. Dia ambil kat sana. Buktinya depa ikut depa ni habis tutup kedai apa semua, pelas nasi bekas itik tersebut, depa ambil bekas-bekas tu semua pergi hantar ke kedai Cina tu. Orang nampak tak gambar jelas. Kemudian depa cover balik, depa kata dak, kami pergi basuh di kedai tu. Lah, kat rumah tak ada ayam ke? Nak basuh ke kedai Cina, nampak sangat bohong. Nampak tak? Orang tu kata dia dah syak lama dah, sebab tengok berapa banyak kali dah. Sebab beberapa kali dah duk tengok depa pergi hantar pelas makanan, maksudnya bekas makanan ke ayam itik tu, semua ambil kat kedai Cina tu. Itik pun itik Cina sembelih. Nampak tak? Jadi kedai Melayu, tokennya Melayu, budak muda lagi, tapi semua nasi ke ayam tu semua ambil kedai Cina tu. Kedai Cina tu masyhur, kedai tu sebelahnya jual babi. Biasa standard. Nak kata orang Melayu ni tak jujur, khianat kepada orang-orang kita ni. Kita ni bila tengok kata token Melayu, kita percayalah. Kita husnuzan lah kata dia pembekalnya daripada orang Melayu. Itik di sebelah, ayam dimasak sendiri. Rupanya tak ada. Dia ambil 100% pada kedai tu, dia jual di kedai dia, buat nama lain. Nampak tak? Betapa kejinya manusia jenis macam ni. Berapa banyak dah kita duk makan telan. Termasuk juga di kedai Pasembok. Tak nak sebut kat mana. Lalu orang sebut, dia kata ustaz jangan makan kedai Pasembok. Kat mana? Tak nak sebutlah kat mana. Nak sebut ke? Tak tahu ke pergi Pulau Pinang pun. Makan Pasembok kat sini ya. Faham tak? Kedai mamak ni belah Pening ni, belah pulau ni. Dia kata ustaz, saya sendiri tengok dengan mata saya, hari-hari Cina duk hantar apa? Takwa, Cina duk hantar mi, Cina duk hantar, semua dia hantar. Maksudnya dia pakai semua bahan Cina lah tu. Ya, bahan depa sendiri yang buat dan sebagainya. Biasa, standard lah tu. Yang kita pergi makan telan, dia rasa macam halal lah. Kita suuzon, sangka baik kata halal. Tapi apa dalam perut kita, wallahu a'lam bissawab. Tak tahu. Awak kalau kita tak makan lapar ke? Kebulok ke? Tak kebulok. Tuan-tuan, pentingkan makan minum yang halal, yang bersih, yang suci. Banyak lagi mi Melayu, banyak lagi takwa Melayu, belambak duk ada. Yang di rumah kita, yang di luar sana tak tahulah. Kita tak tahu. Tapi tawakal ala Allah ajalah, kan? Kadang-kadang kita terpaksa makan. Saya sendiri, untuk mengetahui tuan-tuan, saya tak makan kuatiau, tak makan mi di luar. Kecuali saya makan kalau di tempat yang saya yakin mereka masak dengan betul. Contoh di Masjid Surau, saya yakin lah mereka orang Masjid Surau pergi ambil mi Cina. Betul tak? Saya makan lah. Tapi kalau di luar, di kedai, hatta kedai Melayu pun saya tak percaya. Kedai Melayu tu pun saya tengok juga. Kalau kedai tu orang ni mengaji kat saya, bayar kuliah, dia tahu hukum agama, tu tak apa saya makan. Sebab kalau nak tanya, takut dia kecil hati. Di kedai-kedai ni kadang-kadang kita duk tanya, ni mi apa, ni kuatiau apa, pening pada dia pun kita duk tanya. Jadi nak senang tak payah makan. Makan nasi goreng yang bukan mi, bukan kuatiau. Kalau saya tak suka, tu yang saya minat. Tapi kita duk rasa hati kita ni, ibadat kita tak rasa nak khusyuk, ibadat tak rasa nak betul-betul dekat dengan Allah. Puncanya apa? Punca pada makanan yang syubhah, yang masuk dalam perut kita. Tak tahu berapa banyak dah dalam perut ni. Tak tahu banyak dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jagalah makanan, nampak luar macam bersih, nampak luar macam betul, tapi semuanya mengarut belaka. Kita tak tahu yang mana dia ambil, yang mana dia letakkan makanan. Tapi kalau dah termakan, nak buat macam mana? Nak samak perut ke ustaz? Dia kata. Contoh kan. Dia dah makan, dah nak samak dalam perut. Contoh makan nasi itik tu kan, nak samak dalam perut ke? Tak payah samak lah. Taubat dengan Allah Ta'ala sudah dah. Taubat dengan Allah Ta'ala sudah. Maka dia kata, maka bagi pembeli yang tidak mengetahui bahawa itu adalah daging khinzir, dia akan terkeliru dan mungkin akan membelinya kerana tertipu dengan cop halal yang pada bungkusannya. Dan lebih buruk lagi, dia akan memasak dan menghidang kepada keluarganya daging tersebut. Contoh, ni contoh mengarang ni lah.
Ya, kerana dia tidak ada ilmu bagi membezakan daging yang halal dan juga daging yang haram dimakan. Ini disebabkan dia sudah tertipu dengan cop halal pada bungkusan tersebut. Begitulah yang dapat dikaitkan dengan makna talbis. Itulah analogi yang mudah tentang makna talbis itu sendiri. Analogi yang mudah. Ni ramai kita ni, saya nak tegur orang yang food review. Ada yang di Facebook ni, kedai-kedai yang viral, dia panggil food review. Dia review makanan di kedai. Dalam duk review tu, seorang perempuan pakai tudung elok, lituk bawah semua lah. Review makan di satu kedai popiah. Nama popiah tu tak nak sebut. Kedai tu tak ada di Taiping rasanya, di KL aku tak silap, ada 2-3 cawangan. Lalu bila dia review makan situ apa semua, dia kata halal lah. Habis dia review, dia letaklah kat TikTok, dengan kat Instagram. Ada orang komen kat bawah, dia kata bodoh ke, takkan tak tahu siapa tokey kedai apa, kedai Cina, bukan kedai Melayu, kedai Cina. Lalu bila ditengok dekat page popiah tu, jual popiah tu, dia tulis salah satu yang digunakan adalah seasoning daripada tulang babi. Dia sebut dalam tu. Dia kat page dia. Page dia tu ditulis dalam bahasa Cina. Kemudian Google translate, bila translate keluar seasoning dia, salah satu seasoning dia guna adalah daripada tulang babi. Seasoning tulang babi. Yang pergi makan review tu orang Melayu. Nampak tak? Jadi orang kita ni dia tengok nampak sedap popiah tu, pun pergi lah. Nampak tak? Kemudian dia kata toki dia bukan Melayu, Cina. Lepas tu perempuan tu pula backup. Dia kata tak, saya ni pergi review, bukanlah saya pergi review bodoh-bodoh. Ada seorang perempuan ni, dia mengaku dia toki kedai tu. Yang toki kedai tu perempuan. Dia kata seorang perempuan muda. Lalu depa ni kan pandai. Kita ni bukannya bodoh sangat. Netizen ni pakar, cepat, dalam masa 5 minit je, 10 minit, setengah jam je. Depa tengok di SSM. Tahu SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kemudian print out keluar siapa board of director. Ada 6 board of director, 5 Cina, seorang yang Melayu. Melayu tu pula bukan perempuan, lelaki. Bukan perempuan tu, lelaki. Lepas tu orang komen kat bawah yang dedahkan tu, dia kata saya ni pernah jadi orang kata joint venture dengan bangsa depa ni lah. Kita ni Melayu, dia kata dia seorang yang boleh daftar. Dia kata kalau saya seorang Melayu, saya ni wayang saja, letak nama board of director tapi tak ada apa fungsi, nak wayang je, nak habaq bahawa ni kedai boleh makan halal. Bila dia cek di JAKIM ada tak permohonan halal, tak ada. Kedai tu dah 20 tahun beroperasi, 10 tahun tak silap saya, maka tak pernah apply halal. Dia kata payah nak apply halal, mana tak bayarnya bahan dia tu, tak dapat permohonan halal. Jadi nak sebut bahawa mudahnya sangat kita ni makan review di kedai-kedai makan ikut suka dia je. Kedai-kedai makan Cina, makan gotiau di belah Pening tu, satu kopi, nama kopi dia, kedai tu Bi Hua Coffee, nama pun Bi Hua Coffee. Tuan-tuan kalau lalu depan tu penuh beratok tu pakai tudung ada, pakai kepiah ada, orang Melayu ada, nak makan kotiau saja. Awak kotiau Melayu tak ada ha? Yang masak tu Cina, tulis kat depan kedai ni tak ada halal, tapi bahan kami ambil halal. Daging ayam kami ambil kat orang Melayu. Dah diingat apa? Diingat babi ya, tak ada kira halal. No pork contohnya, tulis kat depan kedai tu no pork. Adakah masuk kedai tu halal? Bahan diletak tu minyak bijannya, apa sos tiramnya, kemudian dibubur pula dengan araknya, contoh. Ya, ini banyak bahan-bahan yang mereka tak pernah tinggal dalam makanan mereka. Semua tu adalah bahan-bahan yang kita diragui halalnya. Minyak kotiau yang ambil mana? Tapi orang pergi kedai tu dia kata tak apa, tak payah risau, tak ada babi. Tak ada babi kira halal. Oh senang macam tu no. Tuan-tuan punya istilah halal tuan-tuan, tak ada babi je halal. Kan?
Jadi tuan-tuan dan saudara, kita ni nak ibadat kalau dalam perut ada benda yang haram, maka payah Allah Taala nak terima. Payah Allah nak terima. Nabi kata apa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Perelokkan makanan kamu, nescaya kamu diterima segala doa. Antara sebab amalan kita, doa kita Allah tak terima, hajat kita Allah sekat kerana makanan hak masuk dalam perut. Hak makanan masuk dalam perut ni. Ada seorang daripada satu pada hadis Nabi SAW yang terdapat dalam 40 hadis Imam Nawawi. Nabi cerita, wa dzakara ar-rajula. Panjanglah hadis tu, saya potong sampai kat tengah. Nabi kata, dia ceritakan ada seorang lelaki yutilus safar, panjang permusafirannya, jauh musafirnya. Jauh musafir ni maksudnya apa? Tanda mustajab doa. Yang pertama sekali, lelaki ni asbab Allah boleh mustajab doa banyak. Pertama sekali dia musafir. Dalam hadis Nabi sebut ada 3 doa yang Allah tak tolak, la turad. Da'watul musafir, doa orang musafir. Da'watul walidu liwalidayh, doa mak ayah pada anaknya. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang kena zalim. Jadi okeylah kan, panjangnya musafirnya. Yutilu safar, ash'atha aghbar, berserabut rambutnya, berkusuk masai, berdebu badannya. Tanda apa? Tanda mustajab doa juga. Sebab dalam hadis sebut, rubba ash'athin aghbar yamuddu yadayhi ila sama law aqsama 'ala Allah la abarrah. Nabi kata berapa banyak ada golongan sebahagian daripada kita yang kita nampak luarannya macam selekeh. Banyak selekeh ya. Berdebu, kusuk masai. Tapi orang macam ni dia sisi Allah, kalau dia bersumpah, maknanya kalau dia berdoa, contohnya la abarrah, Allah Taala terima sumpah dan doa dia. Maksudnya apa? Asy'asa aghbar, syarat kedua mustajab doa dah lengkap dah. Apa dia? Berkusuk masai, bajunya selekeh. Asy'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia angkat tangan kedua-duanya ke langit. Ni pun sama juga. Bila kita doa, biasa kita angkat doa ke langit, betul? Angkat tangan doa ke langit. Angkat tangan tu kenapa kena angkat? Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata, ma min 'abdin yamuddu yadayhi ila sama, mana-mana hamba dia angkat tangannya ke langit lalu diminta sesuatu pada Allah, Allah Ta'ala tidak akan kembalikan kosong di tangannya. Maksudnya apa? Allah tak biar tangannya kosong. Maksud lam ja'alillah sifran, Allah tak letakkan kosong di tangan dia. Maksud dia angkat tangan, dia minta dapat, mesti dapat. Itu maksudnya. Nak sebut apa dia? Salah satu penyebab doa kita mustajab, angkat tangan. Tu sebab lepas sembahyang tu jangan letak atas paha. Tu bukan bukan angkat tangan, tu atas paha. Letak atas paha tu maksudnya apa? Ya Allah, nak bagi-bagi dah, tak bagi sudah. Gitu. Angkatlah tinggi sikit. Cara nak minta nak ni. Ya muddu yadayhi ila sama, angkat tangan ke langit. Nabi waktu perang Badar, Nabi doa kepada musuh-musuh kufar. Sewaktu itu Nabi duduk di bawah pelepah tamar. Waktu Nabi duduk di bawah tu, Nabi angkat tangan dia sehingga hatta yura bayadu ibtayh, sampai nampak putih ketiak Nabi SAW. Dan waktu tu Nabi pakai ridak, letakkan di bahunya. Bila Nabi angkat tangan, jatuh ridak ke bawah. Maksudnya sungguh-sungguh minta ke Allah. Itu cara nak mustajab. Ya. Ya muddu yadayhi ila sama, laki ni angkat tangan dia ke langit. Fayaqul, lalu dia kata, ya Rabb, ya Rabb. Dia kata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya, ini pun yang keempat. Antara mustajab doa adalah apa? Menyebut nama-nama Allah, asma'ullahil husna, nama-nama Allah yang baik. Dalam doa kita, kita kena banyak sebut nama-nama Allah yang baik. Contohnya apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin. Ni antara nama-nama yang setiap satunya ada fadilat besar. Saya nak sebut dalam kuliah ni tak ada lah nak sebut semua. Tapi nama-nama Allah, Ya Rahim, Ya Wadud. Kan kita doa, Allahumma Ya Ghani Ya Hamid, Ya Mubdi'u Ya Mu'id, Ya Ghafur Ya Wadud. Contoh.
Kan? Aghnina bihalalika 'an haramik wakfina bifadlika 'amman siwak. Itu antara doa yang Nabi ajarkan. Di mula-mulaan apa dia? Ya Ghani ya Hamid. Sesuai dengan apa kita doa. Puji Allah Ta'ala dulu, maka insya-Allah doa tu pasti akan mustajab. Jadi tak apalah dia sebut ya Rab, tiba-tiba Allah Ta'ala kata apa? Nabi sebut wa mat'amuhu haramun. Tapi sedangkan waktu tu dalam keadaan makan minum dia daripada yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Minuman dia daripada yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian dia pun haram tu. Wa ghudhiya bil haram. Disumbat pada diri dia dan anak-anak dia benda yang haram. Fa anna yustajabulah, kata Allah. Di mananya nak mustajabnya doa? Maksudnya apa? Kalau banyak pun sebab-sebab mustajab doa, kata ulama, kata guru kami tadi sebut tadi, doa musafir tak pernah tolak. Sebut nama Allah Ta'ala pula, angkat tangan pula, berdebu kusuk masai pula, semua ni dah cukup syarat. Tapi bila ada je mana-mana daripada kehidupan kita sumbernya daripada yang haram, Allah tak mustajabkan doa. Kerana satu je, makanan yang haram, kerana itu habis semua hak kita buat ni Allah tak terima. Termasuk amalan. Dia jaga-jaga makanan kita hak dalam perut ni, jaga. Lagi-lagi makan, bagi makan ke anak bini di rumah. Jangan main bantai je telan kat kedai makan tu. Ya, tengok-tengok sama. Kadang-kadang tak tahu kot tu. Saya pun tak tahulah macam mana. Kadang-kadang saya segan. Saya balik rumah mertua di Johor. Kadang-kadang pergi rumah adik-beradik, mereka nak masak-masak, belilah beli mi. Mi tu tak tulis apa pun kat paket tu. Yang ditulis nama mi tu, nama pun nama Cina. Kemudian tak ada cok halal ke apa semua, tak ada. Kemudian plastik dia plastik putih gitu je. Saya kata tak ada mi lain ke? Dia kata kat sini payah nak cari mi Melayu. Saya kata buanglah mi ni. Saya suruh buang. Saya suruh, walaupun mereka macam pelik kan suruh buang. Saya kata buang. Kalau nak masak juga saya tak makan. Lepas tu saya keluar, dia kata sampai beli mi lain lah. Keluar pergi cari. Bukan tak ada lah. Saya pergi ada mi gardenia. Jadi lah. Cuma tekak kita ni kan, benda-benda macam tu, hak Cina tu paling sedap kali lah tu. Tekak dia sesuai hak Cina ke. Hak Melayu, hak gardenia tak sedap dia lah. Cerai lah dia dah. Nampak tak? Dia sedap hak benda tu juga. Apa yang sedap tak tahu. Tu tuan-tuan jawab sendiri lah. Kan? Macam tu. Sama juga dengan fish cake, fish ball. Dia nak beli juga fish ball, fish cake, hak jenis tu. Hak jenis tak ada cok halal, hak jenis plastik kosong. Hak tu beli juga tu. Beli. Tapi kalau beli fish ball, hak ikhwan contoh kan. Kenapa tak boleh sedap lah? Nampak tak? Tekak dia nak sedap juga. Nak sedap, yang nak sedap tu haram tu juga sedap tu. Nampak tak? Itu perangai kita tak tahulah. Ya, iblis, syaitan, jin semua duk ganggu kan. Lalu kata pengarang ni, ghurur adalah sejenis kejahilan yang menyebabkan sesuatu yang rosak itu betul dan sesuatu yang betul itu rosak. Ini kerana dia telah berjaya diperdayakan oleh syaitan. Baik, salah satu daripada penyakit tipu daya iblis ni namanya ghurur. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ini penyakit ghurur juga, tapi tak ada kaitan dengan kita ni. Ghurur ni maksud dia adalah terpedaya. Kita tertipu, terpedaya, itu ghurur. Ghurur terpedaya dengan tipu muslihat jin dan syaitan. Baik, sebagai contoh disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata dia antara alamatil ghurur, antara tanda-tanda orang tu terkena penyakit ghurur, salah satunya apa? Adalah dia merasa ibadat dia benar, betul, tapi sebenarnya salah, tak betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut apa ayat tu dalam surah Al-Kahfi,
Lupa lah ayat dia. Tak teringat. Saya ingat Ustaz, Ustaz. Ya. Yuhsinuna sun'a. Apa dia ayat tu? Pakai ayat. Yuhsinun. Ingat tengah-tengahnya. Ingat pakai lupa. Tu yang payah tu. Banyak makan semut ni. Kemudian apa dia ayat tu? Ya. Allah Taala sebut, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat ni surah Al-Kahfi kan. Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum, nak tak aku ceritakan kepada kamu orang yang paling rugi dalam amalannya. Akhsarina a'mala. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yang mana semasa dulu di dunia, segala penat, lelah dan usaha dia untuk beribadah pada Allah sesat dan jauh daripada jalan yang sebenar. Maksud tak sah lah, tak terima. Wahum, sedangkan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka sangka hak mereka buat tu betul lah. Ni contoh gurur. Dia rasa dia buat tu betul tapi salah. Faham ni? Dia buat tu betul tapi salah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Bila kita buat satu amal ibadat rasa betul tapi ini sebenarnya salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila pergi ke hari kiamat, duk nak kutiplah pahala ni, rupanya tak ada pahala. Sebab apa tak ada pahala? Sebab tak ikut dan patuh pada hukum yang sebenarnya. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Baik, itu maksud gurur. Contohnya seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda menyampaikan dakwah yang benar tetapi dilihat sebagai dusta oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kaum kafir Quraisy pada ketika itu telah berjaya diperdayakan oleh tipu daya iblis. Depa waktu tu, ni panjang nak cerita. Orang kafir ni tuan-tuan adalah orang yang paling banyak ditipu daya oleh iblis. Disebutkan dalam Quran, baik, disebutkan dalam Quran, wa zayyanahumus syaitan. Apa ayat ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa ayat tu? Ya, ayat tu Allah Taala sebut, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Ayat tu, ayat ni daripada surah apa? Surah mana ni? Surah Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika, dan begitulah, zayyana, kami telah hiaskan. Siapa yang hiaskan? Syaitan lah, iblis. Likathirin, bagi kebanyakan, majoriti, minal musyrikin, daripada mereka yang syirik pada Allah, qatla auladihim syuraka'uhum. Nampak tak? Apa dia? Qatla auladihim, bunuh anak mereka. Nampak tak? Orang kafir Quraisy tu mereka bunuh anak. Anak apa? Anak perempuan. Sebab apa? Sebab mereka ni ada tok bomo. Faham ni? Di zaman Nabi kita kena tahu juga wujud tok bomo, tukang tilik nasib. Ayah Nabi Muhammad SAW dulu, Abdullah, anak paling musuh. Betul tak? Jadi niat ataupun azam bagi Abdul Muttalib, kalau dia dapat anak yang terakhir, anak tu kena bunuh. Nampak tak? Anak tu kena bunuh. Lalu dibuatlah undian. Dibuat undian. Siapa yang buat macam tu, buat idea macam tu? Yang buat idea itu adalah tok bomoh ni. Ni semua rekaan tok bomoh belaka. Rekaan tok bomoh belaka. Jadi termasuk juga bunuh budak-budak perempuan ni. Zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dulu,
Tok Bomo nikah abang, mana-mana perempuan yang lahir bawa sial. Mereka tak tahu, mereka tu pun dilahirkan oleh perempuan. Maksudnya mereka pun sial juga lah. Nampak tak? Sial ni tak melibatkan bangsa, keturunan, diri, keadaan. Tak ada kaitan apa. Kita janganlah tuduh yang ni sial, yang ni bawa celaka, ni bawa sial. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak kaitkan macam-macam, pelik-pelik. Ada seorang yang berhormat YB, tuan-tuan, cerita mengarut ni. Dia ni bagus. YB ni di Terengganu, tak nak sebut nama dia. Dia di pusat khidmat dia ada 70 katil orang yang sakit. Lalu siapa yang sakit terlantar, dia persediakan katil. Katil ni bukan sewa. Katil ni diberi untuk pakai percuma sampailah orang tu tak perlu pakai dah. Tak perlu pakai sama ada sihat ataupun balik ke rahmatullah. Itu jelah. Jadi kalau dah sihat, hantar baliklah katil tu untuk orang lain pula. Itu satu usaha yang baik. Kemudian dia juga ada hampir 20-30 kursi roda yang dibagi. Dia kata buat masa ni semua dapat balik lah, kecuali ada satu kursi roda. Dia kata kursi roda ni, tuan yang dapat kursi roda ni pada YB ni, dia pergi bakar. Lepas daripada kematian orang tu meninggal, anak-anak ni pergi bakar kursi roda tu. YB ni wakil dia pergilah. Kenapa pergi bakar? Dia kata Tok Bomo suruh bakar. La ilaha illallah. Ni namanya macam tu lah ni. Tok Bomo suruh bakar. Tok Bomo. Pasal apa? Dia kata yang ni yang penyebab bagi mati. Pula dah. Kawan tu nak bergerak pakai kursi roda. Tiba-tiba pergi tuduhnya kursi roda tu pergi bakar kursi roda. Tak ada kena mengena. Tak ada pasal-pasal. Nampak tak? Ini penipuan yang sukuk je lah. Tak. Tu kata habislah rugi. Berapa ratus kursi roda tetapi kedai? Berapa ratus? Nak pergi bakar tak ada pasal-pasal. Benda tu tak ada kena mengena. Tak ada mengena-mengena. Kita salahkan tu, salahkan pokok, salahkan ni, lain kali semua nak pergi bakar hangus. Mana boleh? Sama juga orang musyrikin dulu. Dia hasut oleh Tok Bomo ni melalui syaitan dan iblis, suruh bunuh anak-anak perempuan. Siapa yang rancang ni? Bermula daripada iblis, melalui Tok Bomo arahkan pula pada orang kafir Quraisy, hak sembah berhala ni. Nampak tak? Syuraka'uhum liyurduhum waliyalbasu alaihim dinahum. Jelas talbis tu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah depa buat macam tu. Ada juga sebahagiannya yang sembelih anak-anak ni tujuan untuk diserahkan pada Tuhan mereka. Kepada apa? Berhala tu. Kerana apa? Syuraka'uhum liyurduhum. Tujuannya iblis dan syaitan ni adalah untuk meletakkan kamu di jurang yang paling rendah, paling hina. Nampak tak? Waliyalbisu alaihim dinahum. Lalu ditipu daya akan mereka bagi agama mereka. Ini tuan-tuan disebutkan dalam ayat ni. Tu yang dalam tafsir Ibn Kathir disebut qatla auladihim syuraka'uhum. Siapa syuraka'uhum sini? Kata seorang mufassir yang terkenal, Al-Imam Mujahid, dia kata apa? Syuraka'uhum ay syayatinuhum zayyanu wa hassanu lahum wa'dul banat khifatul ailah. Imam Mujahid kata apa? Apa maksud syuraka'uhum? Iaitu syaitan mereka. Mereka dah patuh cakap dengan syaitan ni, yang mana menghiaskan bagi mereka, memperbaiki bagi elok, bagi nampak cantik, comel, nampak jelawa. Bunuh anak, salah ke tak salah? Buruk tak buruk? Buruk. Tapi orang Arab Quraisy waktu tu jadi macam tak boleh nak fikir. Memang macam diganggu sungguh lah. Ya, kalau tuan-tuan kena gangguan sihir ni, memang tak boleh fikir apa dah. Tak boleh fikir apa. Dia macam diganggu otak ni. Dia tak boleh fikir yang mana salah, yang mana betul, tak boleh fikir dah. Dia jadi macam gila, setengah gila lah orang kata. Jadi dia pun macam gila, pi patuh cakap syaitan tadi, yang mana syaitan tadi nak bagi perbuatan tu nampak macam betul, cantik, lawa, dihiaskan. Itu talbisu iblis. Zayyanu, dihiaskan, wahasanu, kemudian disebut pula ni perbuatan yang bagus, ini yang Allah Ta'ala nak, hak ni lah paling dekat dengan Allah, bunuh anak. Untuk apa? Wa'dil banat, supaya boleh bunuh perempuan-perempuan ni. Khifatal ailah,
kerana takutkan kemiskinan. Tok bomo syaitan ni, depa ni melalui tok bomo ni lah, dia suruhnya depa ni bunuh anak perempuan hidup-hidup. Pasal sebab mereka ni lah punca orang Mekah ni miskin. Ni ada jenis macam tu. Punca miskin adalah kerana apa? Kerana anak-anak perempuan. Nampak tak? Ini adalah benda yang mengarut. Dalam istilah kita hari ni pun dia panggil apa? Tasya'um. Ada satu istilah namanya tasya'um. Tasya'um ni apa? Dia pandang benda tu sial. Benda tu sial, ni haram, ni berdosa. Nabi cukup marah. La tiyarata. Tiarah tu maksud tasya'um. Contohnya apa? Contoh ada orang, contoh kalau tuan-tuan tengok dia tingkat, kalau tengok lift, tahu tu lift sengah lift lah ni, dia tingkat 4 tak ada. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 3A. Dan apa dia ada 3A. Pasal apa? Dia tak faham sudah. Iaitu sebab nombor 4 tu bagi setengah orang, bukan setengah betul kita, bangsa lain lah, adalah nombor yang sial. Tasya'um tu sial lah. Ada juga berjangkit kat orang Melayu. Tu sebab mereka ni kalau buat rumah ya, buat rumah ke, buat flat ke apa ke, mereka buat lift tu macam tu. Tingkat 4 tak ada. Kita tekan mana? Tingkat 4 tak, 3A. Tak nak sebut sebab 4 tu dekat-dekat dengan tu lah. Tuan-tuan tahu lagi, dekat-dekat dengan mati. Padahal semua nak mati belaka. Nampak tak? Tak ada kena-mengena nombor dengan mati. Tak ada kena-mengena sial dengan nombor. Tak ada kena-mengena. Nampak tak? Ada pula orang tengok tilik tapak tangan. Ni anak 12 ni, dia kata. Apa kaitan tapak tangan anak 12? Tak ada kaitan. Nampak ni, tak ada kaitan. Yang paling tepat sekali apa? Tuan-tuan tengok tapak tangan tuan-tuan. Nampak kan? Tuan-tuan ada garis 2 dia kan? 1, 2 kan? Ni confirm makan banyak. Hak tu confirm. Ya, itu bukan tilik tu. Hak tu confirm makan banyak dah. Tak payah tengok pun tak apa. Kan? Macam mana rupa. Ada orang kata, Ustaz tengok tapak tangan. Kalau ada 2 garis ni, maksudnya apa? Maksudnya banyak makan. Habis tu 1 garis, banyak makan juga ada lah. Ni baru tilik yang betul nama dia. Nampak tak? Jadi tuan-tuan muslimat, ni duk tengok, tak ada kaitan apa. Kebetulan saja benda tu. Ya, tapi semua ni adalah perkara yang didustakan oleh syaitan dan iblis. Akhirnya orang percaya, walau sya Allah ma fa'aluh, kalau Allah Ta'ala kehendak mereka takkan buat. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggallah mereka wahai Muhammad dengan apa pembohongan, penipuan yang mereka lakukan. Itu ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi orang Quraisy selalu tertipu dengan belitan tipu daya iblis ni dengan mudah dan senang. Ya, ada seorang ni nak cerita di Kelantan. Ustaz ni cerita kat saya. Ustaz ni merawat juga. Dia cerita, nak kata tipu tu kan. Di Kelantan tu ada seorang ni Tok Bomo. Tok Bomo ni terkenal, dia boleh cari barang yang hilang. Cuma tuan-tuan, kalau ada anak tak jumpa jodoh yang hilang tak boleh cari. Hak tu kena cari. Tapi kalau barang tu hilang, dia boleh cari. Dia dipakar lah. Tok Bomo cari barang hilang. Lalu tak apalah, bila satu hari kakak dia duduk Kuala Lumpur, kakak dia duduk Kelantan. Ya. Kakak dia ni hilang rantai mah hilang. Cerita betul ya, rantai mah. Duk cari tak jumpa. Cari selak dalam rumah ni semua tak jumpa. Tak mana rantai mah hilang. Bila hilang duk cari tak jumpa. Lah kali dia kalut gamaknya kelang kabut, dia pergi carilah hak dia katakan tu imam ni. Tu imam tu bukan Tok Bomo, dia tu imam juga, tapi imam kaki temberang nama dia. Dia pergi jumpa, dia pun buatlah macam-macam lah upacara berubat apa-apa ni, nak cari barang hilang tu. Dia buatlah dengan macam-macam kaifiat cara dia lah. Saya pun tak ingat lah, saya pun tak tahu
Macam mana cara dia? Tengok kat ayat kan macam Piramli, wallahu alam. Lepas tu dia baca. Dia kata ada. Dia jumpa dah. Banyak orang tahu. Memang dia terkenal orang yang pakar dalam bab mencari barang yang hilang. Lalu dia kata, ustaz, ni ustaz, kat mana barang tu? Macam ni. Kamu ada tak kawan yang rupa dia macam ni? Ada tak? Ada. Ada tak kawan yang macam ni? Dia cerita lah. Nama, tempat, rupa dia macam ni, sifat dia, besar badan dia. Dia cerita tu. Dia kata ada. Memang ada. Memang apa hak dia sebut tu, memang tepat-tepat ngam-ngam dengan kawan dia satu pejabat. Dia tak sebut nama lagi. Dia sebut ada tak kawan macam ni, rupa dia macam ni, sifat dia macam ni. Contohlah kan, duduk macam ni. Ada tak yang rapat dengan kamu? Ada tak? Ada. Kebetulan pula kawan tu memang rapat dengan dia. Duk main rumah balik, duk main rumah singgah ziarah balik. Itulah. Kawan satu pejabat. Dia kata, dia tu lah curi. Dia tu lah curi. Pening kepala. Lah kali dia macam, betul ke? Dia tu baik dengan aku. Baik sungguh lah. Dalam hati kata, tak sangka dia pula curi. Dia kata macam tu. Kemudian dia terdetik hati balik ke rumah. Di call kawan saya lah, sahabat. Di call. Dia kata, Dek, nak tanya ni Dek, akak ni hilang barang kemas. Jadi bila hilang barang kemas, pergi jumpa hak tok bomo tu, ustaz tu. Dia kata nama sekian, duduk sini rupa ni. Dialah yang ambil barang kemas tu. Dia pergi tuduh kawan tu. Jadi ustaz ni tak apalah, dah orang suka sangat dia ni. Kalau cari barang dia boleh jumpa apa semua, pakar bab cari barang hilang. Kita pun tak tahulah nak kata apa. Dia kata, akak macam nilah, akak tolak dulu yak tu, jangan percaya, tolak dulu. Akak balik rumah, tidur. Sebelum tidur tu baca ayat. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini Ustaz Datuk Haji Ismail kamu Hajak. Saya pun tahu lah duk ngaji kan. Dia pun sebut itu amalannya. Semasa letak kepala kat katil, masa nak tidur tu, sebelum tidur baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baca banyak kali. Ala, tak kira banyak mana pun, tak dihadkan banyak mana, tapi sebanyak mana mungkin sampailah barang tu jumpa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu, ya'lam tu maksud Allah Ta'ala tahu dah. Tu kita guna ayat ni untuk apa? Untuk serahkan maklumat, pengetahuan barang kemas ni ada kat mana. Allah Ta'ala lebih tahu pada kita kan. Jadi kata Ustaz Datuk Ismail Kamus, baca tak kepala sebelum tidur tu, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baca tu lah sampai tidur. Tak apalah, baca. Esok pagi bangun tidur, dia baru teringat kak ni. Dia bagi pinjam barang kemas tu dekat kakak dia hak seorang lagi tu. Tu yang tak ada barang kemas tu. Dia bagi pinjam kat orang. Kat siapa? Kat kakak dia. Bukan kawan pejabat tu curi. Nampak bohong tak ada daratnya. Lalu dia call lah kakak dia. Dia kata, kak, hari tu kau ingat tak kau ada pinjam barang kemas masa nak pergi Kenuri? Biasa orang perempuan nak pergi Kenuri, nak melaram, pinjam barang kemas adik. Jadi dia tak teringat yang dia dah bagi pinjam kan kakak dia ni. Pergilah tanya kakak dia, ada tak? Ada kata. Akak bagi balik tak? Aku dah hantar balik dah. Lah sudah, ada kat mana? Dah ada dalam ni, dalam telekong mak kat bilik. Kumpai telekong tu kat bilik tu, telekong tak pakai tu aku letak dalam tu. Cuba pergi tengok. Dia pun masuklah bilik mak dia, buka telekong, ada barang kemas dalam tu. Nampak sangat tuan? Maksudnya talbisu iblis, tipu daya iblis. Siapa yang habaq kat dia ni? Sifat orang tu, rupa orang tu, siapa? Iblis tu lah. Nampak tak? Iblis tu tak tahu pun barang tu kat mana. Tuan-tuan jangan percaya kat dia. Dia tak tahu. Ustaz tu pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Jangan duk mereka. Nampak tak? Ini penipuan yang atas darat betul. Cuba kalau dia percaya cakap Tok Bomo tadi.
Cuba kalau berjaya tengok. Tak bergaduh. Gaduh dengan kawan kat pejabat, fitnah kawan tu, tak bergaduh. Nampak tak? Tu sebab bila ada orang tanya, "Ustaz, kita ni boleh tengok tak jin dalam badan?" Jawapan saya apa? Tak boleh. Tak boleh tahu. Tu macam mana nak tahu? Ruqyah saja. Kalau ada tindak balas, maksudnya ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Tu saja, tak ada yang lain. Kalau ada tanda pun, tanda mimpi dan sebagainya, itu mungkin tanda. Tapi nak tahu dalam badan, siapa hantar, siapa bagi, tak tahu. Fala ya'lamul ghaiba illallah. Tak ada siapa yang tahu benda yang ghaib melainkan Allah. Jangan jadi tok bomoh, duk teka, duk tuduh orang tu, duk salahkan orang ni. Ini adalah tipu daya iblis kepada kita. Kepada tok bomoh tu satu, kepada kita hak pergi jumpa dia pun satu. Jadi kalau hilang barang, jangan risau. Tidur atas katil, baca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ayat apa tu? Duk baca lepas isyak tu. Lepas isyak. Bukan lepas isyak ke apa? Bukan yang tu kan? Ayat apa? Al-Mulk kan? Betul tak? Al-Mulk kan? Bukan Yasin kan? Al-Mulk kan? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya? Baca. Tak lagi lepas isyak tak jumpa ayat yang mana satu. Baca lepas isyak je. Jangan duk lari. Tuan-tuan ada hilang barang, nak lebih cepat jumpa, baca Al-Mulk terus semua. InsyaAllah jumpa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jumpalah balik. Allahu Akbar. Tu nak kata tipu daya iblis, jangan duk percaya. Perumpamaan hati. Masa dah lewat. Saya ada program lepas ni. Saya dalam pukul 9:30 ada program. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Bab yang keempat kita tak sempat. Saya berhenti dekat ni dulu. Perumpamaan hati, berkata Imam Al-Jauzi. Baik. Okey, dia akan ceritakan datang. Akan datang ni, tajuk dia adalah hati ni kena ada penjaga. Syaitan ni dia akan serang, dia akan masuk ke hati. Macam mana kita nak dinding hati kita daripada diganggu oleh syaitan? Nanti saya akan bagi beberapa amalan. Hari ni barang hilang ni kan? Barang hilang. Bolehlah baca yang tu. Ya, boleh baca. Ada lagi beberapa amalan lain untuk barang yang hilang. Ada. Contohnya satu, yang kedua, selain daripada yang tadi Ustaz sampaikan muajak tadi, yang kedua, yang ni guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Inilah lah. Ni pun mujarab. Mujarabnya apa? Baru lagi saya hilang barang, saya jumpa balik. Saya nak cerita ni lah. Dekat handset saya ni dah penuh full. Dah pakai dekat 6 tahun 7 tahun. Jadi dia punya yang ni dah full, dah jam. Tak boleh buka app, tak boleh buka apa. Saya nak bersihkan dia, nak cuci dia. Depa kata, "Ustaz, senang je. Pindahkan dalam pen drive." Sekarang ni ada pen drive, masuk terus ke OTG ni, namanya OTG, pen drive masuk. Itu pindahlah dalam ni. Dalam handset saya ni ada beribu kitab-kitab PDF. Maksud saya nak mengajar ke apa ke, nak senang rujukan lebih senang. Saya nak pergi mana-mana, nak bawa angkut kitab mana larat. Kitab saya di rumah di Batu Lapan. Nak rujukan, nak mai sini, saya nak rujuk, nak baca rujukan, nak mengajar kitab ni, saya baca kitab Luqatul Marjan. Kitab tu ada di rumah. Tapi senang dalam handset ada. Ya, tentang alam biljan, tentang alam jin yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti. Jadi dalam ni lah. Saya pun pindahlah. Itu yang paling banyak sekali yang berat tu. Pindahlah dalam ni. Bila pindah, saya mengajar di Ipoh kuliah maghrib. Saya beli petang, mengajar malam. Habis daripada kuliah maghrib, isyak tu, saya cari dalam poket saya nak pergi makan, cari semua tak jumpa. Saya bawa isteri anak waktu tu. Mas, mereka bagi homestay dekat sebelah surau. Saya pun masuk homestay, cari tak jumpa. Cari balik kat jalan yang saya lalu sampai atas surau, tak jumpa. Sudah tak mana. Sebab benda ni kecil alui. Kecil alui. Kan? Kalau hilang ni menangis ni. Nak cari balik 1000 kitab tu, ya Allah, menangis. Jadi benda ni sangat berharga walaupun kecil ya. Sebab dalam ni ada kitab yang banyak. Saya sayang kitab lagi. Bukan saya sayang beli ni. Ni mahal ni, kat 70 lebih. Nampak tak? Mahal. Beli memang mahal. Bukan masalah harga tu. Beli boleh beli lain. Tapi hak dalam tu yang berharga, yang tak ada. Gambar-gambar ke apa semua dalam ni.
Jadi macam mana nak buat? Barang hilang. Saya pun teringat Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia ajak suatu daurah kitab Bustanul Arifin. Dalam kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi ada cerita ni. Cerita seorang ulama, dia satu hari naik kapal laut, jalan melayar atas laut. Tiba-tiba cincin dia jatuh dalam laut. Tu nak tenggelam jari macam mana? Cincin jatuh dalam laut. Bila cincin jatuh dalam laut, dia pun tak tahu nak buat apa. Dia sambil berjalan kapal tu sampai kat laut, kat tepian, kat jeti. Dia pun bacalah doa ni. Doa yang disebutkan kepada dia. Saya lupa dah nama ulama ni, tapi ada dalam kitab Bustanul Arifin. Saya ada mengajak kita ni satu tempat. Dia baca apa? Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhallati. Bacalah 7 kali. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang menghimpunkan manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan dalamnya, keraguan tentangnya. Engkau himpunkanlah barang yang aku hilang, ya Allah. Tuan-tuan bayangkan, waktu baca tu bayangkan barang tu dan niatkan di hati, ya Allah, balikkanlah barang tu. Ulama ni, syekh ni, ulama ni, kata Imam Nawawi rahimahullah, sampai kat rumah dia, dia pun malam tu nak buka kitab, nak baca kitab lah, rujuk. Buka kitab, bukanya tengah kitab ada cincin hak jatuh tu. Cincin hak jatuh kat laut tu ada kat tengah buku kitab. Ya Rabbi karim, ada kat dalam buku. Tak apalah. Kemudian saya bacalah. Ni tak, hari tu saya kata hilang kan. Ni main mana pula? Anak baru kan? Bukan? Hak tu juga. Saya pun lepas tu baca, dah dia lupa tau tentang kita dia belajar bab doa bagi doa hilang barang. Kita sendiri tak amal. Betul tak? Lah kali lepas tu sampai kat rumah, kenapa aku tak baca doa tu ya? Kita pun bacalah. Allahumma jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma' alayya dhallati. Saya pun masuk dalam masjid sembahyang zuhur kot. Hilang malam semalam, sembahyang zuhur esok. Keluar masjid, tengok kat kursi driver tu kan. Kursi driver tu sampah banyak. Saya pun kemas sampah. Saya dah tengok dah bawah tu, bawah katil, bawah kursi, bawah mana semua, bawah kapit semua buka dah. Tak jumpa, memang tak ada. Saya seluk bawah tu, tengok ada binatang ni. Ada. Nampak tak? Dah lah ada binatang ni, ada jumpa satu lain pula lagi. Ada pula hal lain pula main. Nampak tak? Lang kata, dalam hati kata, lah kali balik pulau, isteri kata, "Ha bang, jumpa mana?" Tak tahulah jumpa mana, adalah. Tapi jumpa hak tempat hak kita tak jumpa tu. Mana ni? Hak kita tempat yang kita tak jumpa tu, kita cari hari tu, tak ada pun. Pergi cari balik ada. Jatuh kat mana? Tu saya kata kat bini lah, tak tahu, wallahu alam. Nak kata jatuh kat situ, saya duk cari dah situ, tak ada. Nampak tak? Nak kata mujarrab. Macam tu. Ada orang kata, "Ustaz, nak cari jodoh yang hilang boleh tak guna ayat ni?" Hak tu tak upaya, hak tu suruh mak pak carilah tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fi ijma' alayya dhallati. Insya-Allah jumpa barang. Ada barang hilang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.